Okey, hai semua. Hari ini aku nak share sikit pasal satu masyarakat di Sarawak, iaitu masyarakat Iban. Okey, Sarawak ni dikategori sebagai antara negeri yang terbesar di Malaysia, di mana dia merangkumi pelbagai kaum yang hidup saling bergantungan. Baik, antara kaum yang ada di Sarawak adalah antaranya Iban, Cina, Melayu, Kayan, Bidayuh, Melanau dan sebagainya. Menurut bancian pada tahun 2016, kaum Iban ini sebanyak hampir 900,000 penduduk di Sarawak, di mana ia adalah dalam 50% daripada jumlah penduduk di Sarawak. Baik, kalau kita lihat di Sarawak, masyarakat Iban ini mendiami hampir setiap bahagian di Sarawak, iaitu daripada Saratok, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Kuching dan sebagainya. Sebelum aku nak cerita lebih lanjut pasal masyarakat Iban ini, aku nak lihat balik pada sejarah negeri Sarawak, di mana pada tahun 1838 ni James Brooke datang ke Sarawak menjajah Sarawak, di mana pengikut-pengikut dia ni mengaut hasil seperti biji timah, biji bersih dan sebagainya. Jadi mereka ni mendapat tentangan daripada masyarakat Iban yang diketuai oleh Panglima Rentak pada masa itu. Dan pada masa itu jugalah James Brooke ini menggelar masyarakat Iban ini sebagai Lanun di Sarawak. Apa yang aku nak tekankan dalam video ini adalah aku nak cerita pasal pekerjaan ataupun sumber pendapatan orang Iban pada masa dahulu. Kalau kita lihat di Sarawak ni pada masa dahulu, masyarakat Iban ini mendiami di sekitar muara sungai ataupun di tebing sungai. Disebabkan faktor penempatan ini tadi, masyarakat Iban menjadikan aktiviti pertanian sebagai sumber pendapatan ataupun sumber ekonomi mereka pada masa dahulu. Mesti korang nak tahu kan apa aktiviti pertanian yang mereka selalu buat dahulu. Okey, baiklah. Antara aktiviti pertanian yang masyarakat Iban ni selalu buat dulu, iaitu antaranya lah menanam padi, lada, menanam sayur-sayuran. Samping itu juga mereka menternak haiwan seperti ayam dan juga itik sebagai sumber makanan dan bekalan mereka. Okey, kalau kita lihat aktiviti pertanian menanam padi ini sangat signifikan sebenarnya dengan masyarakat Iban, di mana saya boleh katakan majoriti masyarakat Iban yang tinggal di perkampungan pada masa dahulu dan juga sekarang masih menjalankan aktiviti pertanian menanam padi ini sebagai sumber bekalan makanan ataupun menjadi sumber pendapatan mereka. Kalau kita tengok masyarakat Iban yang tinggal dekat bandar sekarang ni kan, ada juga yang masih mengamalkan pertanian ini dalam kehidupan seharian mereka, di mana ada yang masih lagi membuat pertanian ini secara kecil-kecilan di bahagian rumah mereka sebagai sumber bekalan makanan mereka. Contohnya mereka tanam sayur-sayuran, buah-buahan. Di sinilah kita dapat lihat di mana aktiviti pertanian ini sangat sebati dengan masyarakat Iban dari dahulu hinggalah sekarang. Kalau kita lihat pada masa kini, ramai masyarakat Iban yang telah berjaya dalam karier mereka masing-masing, seperti ada di antaranya yang telah menjadi guru dan menjawat jawatan tertinggi dalam jabatan kerajaan. Apa yang menarik dengan masyarakat Iban ini adalah walaupun mereka orang kata telah berjaya dalam bidang mereka masing-masing, ada yang dah jadi guru, ada yang dah menjawat jawatan tinggi di jabatan kerajaan kan, tetapi mereka tetap menjalankan aktiviti pertanian ini dalam kehidupan mereka. Sebab ada yang tinggal di bandar ni masih lagi menjadikan pertanian ini sebagai antara sumber makanan mereka. Contohnya ada yang masih lagi tanam sayur, buah-buahan di kawasan perumahan mereka. Walaupun tempat tu sempit, tapi mereka tetap juga dapat menanam sikit-sikit untuk menjadikan sumber bekalan makanan. Saya mengharapkan masyarakat Iban akan terus maju dalam pelbagai bidang dan karier mereka dan terus menjadikan pertanian ini sebagai salah satu sumber pendapatan mereka.